Oh. Dia datang semalam. Lepas tu dia pergi ICA. Lepas tu dia baca apa ibu. InsyaAllah berhasrat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Hamidah. Kak Mida ke? Kak Midah. Oh, Kak Mida. Masya Allah. Ini pakai H ni, H macam-macam. Kaido pun H juga. Ini bangsa. Rancang sebelum kita mulakan sesi kita yang pelajaran yang baru ni, saya buka terlebih dahulu nanti ruang yang mana minggu lepas saya dikatakan ada yang jadi mungkin kalau ada yang nak bertanya dan memberikan input berhubung dengan tapi Adin datang lah. Adin. Bukan sini, sorry. Jom datang lah. Pelajaran yang lepas. Kita persilakan dah nanti insyaAllah selepas kita buka majlis ni insyaAllah. Salah satunya Tuan Haji Roslan tak silap ada nak bertanya last week. InsyaAllah. Kak Sanisa, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Haji Ahmad Yon, apa khabar? Ya, Ahmad silent lah. Tak dengar. Masih mute lagi. Sekarang dah jam berapa ya? 1:08. Okey, kita tunggu sebentar lagi lah insyaAllah. Dari Ustaz admin dah. Menjawab pertanyaan Tuan Haji Roslan tadi, saya co-host. Jadi ialah kalau ada apa-apa keperluan bagi pihak main host beliau mungkin terpaksa tinggalkan sesi ini, insyaAllah lah kita boleh teruskan lah insyaAllah. Saya rasa boleh kita mulakan sementara menantikan yang lain. So far kita dah ada 23 participants. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kehadiran semua.
Saya mohon daripada setiap yang hadir untuk tolong silent mode kan laptop, komputer maupun gadget masing-masing insya-Allah. Dan selepas ni boleh di-onkan kembali bagi yang ingin bertanya. Sebab tadi saya dah nyatakan, insya-Allah first session ni kita akan buka bagi yang ingin bertanya berhubung dengan topik minggu yang lalu yang mana tak sempat untuk bertanya. Sebelum kita menyambung kembali di mana kita terhenti, iaitu dalam boleh kita namakan sebagai chapter 2 lah, bahagian surah Al-Adiyat ini insya-Allah. Baik, terlebih dahulu mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita merapakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diizinkan bertemu kembali dalam sesi ini, Zoom kita ini, untuk kita meneruskan penghayatan kita pada surah Al-Adiyat yang kita telah pun mulakan pada sesi pertemuan yang lalu, minggu lepas. Terima kasih di atas sokongan dan kehadiran semua bagi pengajian kita ini maupun pengajian online yang diadakan oleh Masjid Kampung Siglap. Terima kasih di atas segala sokongan. Baik, insya-Allah kita dijangkakan sebelum saya share slide nanti yang mana kita menjangkakan insya-Allah kita akan meneruskan penghayatan kita pada surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 mengikut urutan surah-surah Al-Quran, iaitu dengan berpindah ke ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dan seterusnya boleh dikatakan sebagai inilah sebenarnya messages yang ingin disampaikan oleh Allah menerusi surah Al-Adiyat. Allah bersumpah dengan Al-Adiyat, mensifatkan kuda-kuda perang yang berlari pantas, yang nafasnya tercungap-cungap. Ia adalah merupakan semacam muqaddimah, bertujuan untuk menarik perhatian bagi orang-orang yang mungkin apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka tidak memberikan tumpuan. Maka ayat ke-6 yang akan kita hayatinya bersama dan beberapa ayat seterusnya insya-Allah ia lebih kepada menuju apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Namun sebelum itu, seperti mana yang dijanjikan tadi, saya pasti ada di antara teman-teman jemaah yang pada minggu yang lalu tidak berkesempatan untuk mengemukakan pandangan atau pertanyaan. Maka sebelum kita berpindah ke ayat ke-6, saya persilakanlah. Jadi kalau ada yang ingin berbicara
kita mintalah supaya di-unmute-kan mic-nya, insya-Allah. Silakan. Tuan Haji Roslan nak mulakan ke? Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semua maklum perang Badar, perang pertama bagi Rasulullah kan Ustaz. Tapi kuda, kenapa orang Arab diorang dah sudah ada sudah biasa dengan kuda untuk berperang. Adakah maknanya sebelum ni diorang pun selalu berperang? Oh, okey. Terima kasih di atas soalan yang nampaknya terkait dengan sejarah. Actually, bangsa Arab ni boleh dikatakan selalu berperang. Mereka dengan mereka pun berperang. Oh. Scale, ataupun skala peperangan mereka ini ada besar ataupun kecil dan sebagainya. Ianya berbalik kepada sebab, bilangan orang dan sebagainya. Saya beri contoh peperangan seperti mana yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah seumpama Al-Asrul Jahili oleh Syekh Shauqi Dhaif. Yang mana ada peperangan yang dinamakan peperangan Bu'aus. Peperangan Bu'aus ni peperangan antara dua puak yang besar di Yasrib atau di Madinah, antara orang-orang Aus dengan orang-orang Khazraj. Peperangan ini selama sekitar 40 tahun berlangsung. Kadang-kadang peperangan itu serangan demi serangan yang besar, kadang kecil dan sebagainya, tapi berterusan 40 tahun. Puncanya adalah kerana merebutkan seekor unta betina. So, jadi sebagai menunjukkan bahawa fakta ini menunjukkan bahawa bangsa Arab pun adalah satu bangsa yang kerap berperang. Cuma itulah mungkin mereka ini kerana sejarah mereka berbanding dengan ketika itu ada dua kuasa besar orang-orang Rom yang menguasai Eropah dan bahagian Syam, utara semenanjung tanah Arab, dan sebahagian daripadanya pula dikuasai oleh orang-orang Parsi. Jadi kehebatan tentera Arab ni boleh dikatakan agak tenggelam. Agak tenggelam. Jadi untuk yang demikian itu menjawab kepada pertanyaan ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala firmankan menyifatkan kuda-kuda perang dengan begitu terperinci pada 5 ayat pertama surah Al-Adiyat ini, bagi di sisi orang-orang Arab dia bukanlah suatu benda yang janggal. Walaupun dalam sejarah Islam memang peperangan itu berlaku, tentera Islam mula berperang pada tahun kedua Hijriah, Perang Badar. Sedikit tambahan, orang-orang Quraisy apabila mereka, kalau kita baca sejarah tentang orang-orang bangsa Arab Quraisy, mereka adalah bangsa Arab yang kalau daripada keturunan Jurhum asal mereka, hidup secara nomad, berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Mereka kerap berperang. Tapi bila mana sejak mereka bermustautin di Makkah dan setelah lebih-lebih lagi terbinanya Kaabah, maka apa yang diajarkan, kalau kita lihat apa yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tanah haram, bulan-bulan haram. So ini semua, tanah haram maknanya satu kawasan yang mana tak dibenarkan berperang di dalamnya, pertumpahan darah di dalamnya. So ini asas kedamaian yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Bulan-bulan haram,
masuk saja Rajab, contoh salah satu di antara bulan-bulan haram ni, maka yang sedang berperang stop. Ini semua asas yang diletakkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi sejak daripada itu, orang-orang Quraisy agak boleh dikatakan jarang berperang. Sebab mereka dah meletakkan asas kedamaian. Dan asas-asas inilah yang menjadikan mereka itu bangsa yang dihormati, direspek oleh orang-orang, oleh bangsa Arab seluruhnya. Nah, itu sebagai sedikit tambahan lah daripada apa yang kita sebut sebelumnya. Tuan Haji Roslan dah menjawab apa yang ditanya insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama, alhamdulillah. Ada yang lain insya-Allah? Baik, mungkin tak ada. Kita boleh teruskan kita memutekan kita punya laptop, gadget dan sebagainya. Cuma saya minta daripada Cik Ida dah ada? Ada Ustaz. Ada. Oh, you yang Zack ni saya ingatkan Mak Om Jolo. You tolong tengokkan saya nak share, Okay Ustaz. Share screen insya-Allah. Sebentar. You ada nampak saya punya screen tak sekarang? Nampak. Nampak Alhamdulillah. Kalau demikian harus boleh lah insya-Allah. Boleh nampak Cik Ida? Nanti belum lagi. Nampak. Tapi dia punya itu belum keluar lagi. Slide dia belum keluar? Slide belum keluar. Belum Belum. Okey. Bagus. Baiklah. Okey. Okey, Cik Ida boleh nampak? Nampak. Masa belum? Masih nampak. Nampak Ustaz, nampak. Nampak? Dah okey Okey? Dah okey. Alhamdulillah. Dah, tirai dah buka.
Kira dah buka, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung di mana pada pertemuan yang lepas kita dapati 5 ayat pertama. Ia adalah satu proses pembentukan akidah. Pembentukan akidah, dia punya L tu belum ditukar kepada K. Di mana kita dapati bahawa messages yang ingin disampaikan adalah Allah adalah Tuhan. Tuhan yang maha hebat penciptaannya. Dikarenakan kehebatan Allah inilah maka Allah mampu mencipta penunggang kuda yang berupaya mengendalikan kudanya sehingga kudanya itu dipuji dalam 5 ayat pertama surah Al-Adiyat ini. Jadi akhirnya adalah manusia ini kena akurlah terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung. Seperti mana biasa, saya nanti akan sharekan slide ini yang akan dikirim oleh Cik Ida kita, insyaAllah. Kita sambung ayat yang ke-6 dan seterusnya, insyaAllah. Firmanullah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Datangnya perkataan sangat tidak pada huruf lam ini, lakanud. Sedangkan inna sesungguhnya manusia, al-insan, li rabbihi terhadap Tuhannya. Word ni'mat itu tak ada. Jadi manusia terhadap Tuhannya, perkataan nikmat tu tak ada. Tapi kenapa dalam terjemahan ada nikmat? Ini adalah kerana ayat-ayat seterusnya yang menyentuh tentang nikmat kurniaan Allah. Jadi lakanud maknanya tidak bersyukur, sangat tidak bersyukur. Ayat ke-7. Wa innahu ala dhalika la syahid. Dan sesungguhnya ia di sini manusia. Tapi ada tafsiran yang menyatakan ia di sini wa innahu. InsyaAllah akan kita lihat tafsirannya nanti. Balik kepada Rabb, Tuhan. Ala zalika, keadaan yang demikian itu la syahid, iaitu menerangkan dengan jelas ataupun menjadi saksi, menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia, manusia ini, melampau sangat sayangkan harta secara tamak haluba. Budak-budak sekarang kalau ditanyakan, kadang-kadang dia tanya mak dia, mak, apa makna haluba mak? Mak dia pun tak tahu nak jawab macam mana. Mak akhirnya message kepada nenek, tanya nenek apa makna haluba. So ia sebagai menunjukkan tamak yang keterlaluan lah. So ini 3 ayat yang insya-Allah akan kita berligar padanya dalam sesi ini. Mungkin ayat yang ke-8 bila kita menjangkau kepada perkataan lihubbil khairi, sayangkan harta, akan ada di sana perincian dia. Konsep-konsep umum dalam Islam yang saya rasa
wajar juga kita memakluminya. Dan untuk itulah Al-Quran diturunkan, ya. Walaupun nampaknya macam lari sikit nanti daripada pengajian tafsir. Ini 3 ayat, insya-Allah, ayat 6, 7 dan 8. Kita menyelami erti kata perkataan lakanut. Ini saya dah sebutkan minggu lepas. Lakanut ini maknanya tersangat tidak bersyukur. Sikap manusia terhadap Rabbnya. Ini gambar pun yang telah kita share. Si Superman ni masih terbang tak turun-turun dan sebagainya. Dan di sinilah kita terhenti pada yang lepas, bila mana kita memetik ayat 16 daripada surah ayat 15 dan 16. Okey. Kita pindah ke ayat yang ke-7 insya-Allah. Ayat 6 telah pun kita perkatakan, walaupun ia dalam chapter yang kedua, kelompok ayat 6, 7 dan 8 ni. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya ia menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Perkataan yang ingin kita lihat, tafsir innahu. Macam kita sebutkan tadi, huruf ha di situ. Hu. Hu. Ni adalah ayat sambungan. Sebab itu, bila kita nak zikir ke apa ke, kita mesti zikir menyebutkan penuh. Allah, Allah, Allah umpamanya. Kita jangan berzikir pakai hu. Ada orang zikir macam tu. Lalu ada orang tanya, siapa? Hu kan? Siapa? Jadi, yang di sini yang dimaksudkan, ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, tafsiran majority. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Iaitu yang dimaksudkan dan sesungguhnya ia. Ia di sini, hu di sini adalah manusia. Sebab bila kita rujuk kembali ayat yang ke-6, di mana Allah firmankan tentang manusia, iaitu manusia ini innal insana li rabbihi lakanud. Jadi objek bicara itu adalah berkenaan dengan manusia. Jadi sesungguhnya ia, yakni sesungguhnya manusia. Tapi ada tafsiran yang satu lagi, iaitu hu di sini kembali kepada Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah. Apakah hujah tafsiran yang kedua ini? Iaitu digandingkan dengan perkataan la syahid, yang menyaksikan. Apa yang ditulis, dicatat oleh Tuan Haji Roslan. Contoh, pinjam nama. Saya tak tahu. Tapi Allah syahid. Allah menyaksikan. Allah tahu. Jadi syahid ini lebih sesuai digandingkan dengan Allah berbanding dengan manusia. Manusia, benda yang sedang dibuat, dia sendiri tahu. Benda yang telah dibuat, dia pun sendiri tahu. Cuma kadang-kadang lupa. Tapi apa yang dia akan buat, apa yang akan dia hadapi, masa-masa akan datang, dia tak tahu. Jadi, ini pada perkataan, tafsiran pada perkataan wa innahu pada ayat yang ke-7. Kemudian sekali lagi wa innahu ayat ke-8.
Kalau kita balik dari ayat ke-6, kita berundur ke ayat yang ke-6, di mana pada ayat yang ke-6 kita dapati Allah memulakannya dengan inna. Ayat ke-8, wa innahu. Ayat ke-7 tadi wa innahu. Ayat ke-8 sekali lagi wa innahu. Dan setiap inna pada ayat 6, 7 mahupun 8 ada gandengan huruf lam berbaris atas. Innal insana li rabbihi lakanut, yang tadi kita sebutkan. Lakanut. Macam kita tadi highlight kan, daripada mana datang perkataan tersangat, tak berterima kasih, tak bersyukur. La. Datangnya daripada huruf lam berbaris atas. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Pun sama juga. Dan sesungguhnya ia menerangkan dengan jelas. Maknanya la syahid, sejelas-jelasnya. Menyaksikan sesaksi-saksinya. Ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta. Lihubbil khairi lasyadid. La tu. Jadi ini kalau kita perhatikan, kaedah bahasa Arab, hukum nahwu khususnya, bila mana permulaan ayat adanya inna. Kadang-kadang dia di pertengahan ayat anna. Inna dengan anna sama. Sesungguhnya. Yang lain sikit, ene. Ene tu lain sikit. Ini inna dengan anna sama. Sesungguhnya. Kalau dalam sentence ayat yang sama, selepas inna tu, adanya lam berbaris atas. La. Wa innaka laminal mursalin. Surah Yasin. Contoh dia. La minal mursalin. Dia tu tambahan, tetapi bak kata pepatah Arab yang selalu kita sebutkan, hatta dalam kelas pun yang dah lama dikosongkan, iaitu kasratul apa? Yang dimaksudkan kasratul mabna tadullu ala ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan pada sesuatu perkataan, sebutan dan sebagainya sebagai menunjukkan penambahan daripada segi makna. Jadi kalau wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Contoh ayat ke-8 ni kita buang la tu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. La tu kita buang. Wa innahu li hubbil khairi syadid. Ayat lengkap. Cukup. Dan ia juga memberi makna sesungguhnya. Tapi perkataan yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, melampau itu tak ada. Tapi dengan adanya huruf lam berbaris atas, begitulah. Jadi sebagai menunjukkan bahawa ia ayat-ayat penekanan, menyungguhkan. Dan ini mungkin sebagaimana yang selalu kita sebutkan, maaflah siaran ulangan, mungkin tak ada dalam bahasa Melayu kita, dalam budaya bahasa Melayu kita. Wallahu alam. Kita tak sekolah Melayu. Maksudnya, mungkin kita dalam perbualan kita, percakapan kita ataupun ayat yang kita susun, kita nak melambangkan sesuatu yang dalam bentuk melampau. Mungkin kita menggunakan lain perkataan ataupun tanda ayat, ataupun kalau dalam bentuk perbualan dengan intonasi suara kita.
mimik muka kita, bahasa badan kita, body language kita. Itu mungkin. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bila ianya ayat yang sama ada disampaikan, ayat yang dibaca, tetap maknanya itu sampai dengan penambahan-penambahan huruf seperti ini. Jadi sebab itu, bahasa Arab lebih-lebih lagi yang diguna pakai oleh Al-Quran, maka setiap huruf tidak boleh kita buang. Tak boleh kita anggap remeh. Sebab setiap huruf itu ada mukjizatnya yang tersendiri. Ini especially Al-Quran lah yang kita maksudkan. Baik. Jadi maknanya, manusia ini untuk ayat ke-7 amat mengetahui perkara tersebut. Yang dia ini tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Macam contoh minggu lepas yang kita katakan, contoh, Pak Usop belanja kita, tapi kita berterima kasih pada Pak Ali. Tak patut kan? Begitulah. Allah beri mereka nikmat, tapi yang mereka sembah adalah patung-patung berhala. Ini bagi masyarakat Quraisy khususnya. Jadi, muslimin dan muslimat, kita dapati Allah mengatakan yang manusia ini benar-benar tahu yang sepatutnya mereka ini perlu bersyukur. Dan bersyukur itu kepada Allah. Tapi apa nak buat? Manusia ini lakanun. Tersangat melampau. Melampau dalam tidak bersyukur. Kita selongkar pula ayat yang ke-8. Ini yang tadi kita nak maksudkan. Ayat ke-8 ini mungkin banyak ataupun adalah beberapa perkongsian daripada konsep-konsep umum yang hendak kita lihat. Ayat yang ke-8 di mana Allah berfirman, wa innahu, dan sesungguhnya dia, yakni manusia, lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khairi, sayangkan harta, lasyadid, tersangat-sangat, iaitu secara tamak aluba. Persoalannya, Allah berfirman dengan menggunakan perkataan lihubbil khairi. Tapi terjemahannya sayangkan harta. Tak ada perkataan harta di situ sebenarnya. Al-khairi kita dah maklum. Dalam surah yang lepas pun telah kita lalui. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Khair, kebaikan. Kebaikan. Tapi kenapa diterjemahkan kepada harta? Apa harta tu baik kah? Inilah konsep umum yang ingin kita lihat. Namun sebelum itu, teman-teman jamaah yang saya hormati sekalian, kalau kita lihatnya sebuah hadis, Nabi telah berpesan kepada kita, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Yang mana Imam Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hasan sahih. Jadi setiap umat itu ada ujian tersendiri. Dan ujian bagi umat Nabi Muhammad tak kira dalam apa era kehidupan mereka adalah harta. So harta boleh dikatakan sebagai fitnah. Makna fitnah adalah ujian. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr pun pernah kita lalui.
yang sifat manusia ini tamak haluba ni, wa tuhibbunal mala hubban jamma, serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haluba. Kita perhatikan baik hadis di atas mahupun ayat 20 surah Al-Fajr ini, harta jelas, perkataan al-mal. Wa tuhibbunal mal. Itu memang perkataan langsung. Tak akan ada terjemahan al-mal ini dengan lain perkataan kecuali harta. Tapi di sini Allah menamakan harta itu sebagai al-khair. Sebelum kita pergi kepada konsep-konsep umum ni, ini slide pernah kita share. Kalau bagi yang bersama-sama dalam pengajian surah Al-Fajr khususnya, bila kita melalui ayat 20 surah Al-Fajr ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Slide yang sama ni juga kita pernah share, mengapa Islam menyelar sifat rakus terhadap harta. Apakah Islam menolak seseorang untuk jadi kaya? Tidak. Dalam sejarah Islam sendiri, Islam memaparkan, sejarah sendiri membuktikan adanya sahabat-sahabat seumpama Abdul Rahman bin Auf, seumpama Osman bin Affan, seumpama peniaga yang berjaya Suhaib Ar-Rumi ataupun Suhaib bin Sinan, dan ramai lagi. Mereka adalah orang-orang yang bergelumang dengan harta. Tapi harta mereka ini mereka gunakan di jalan yang betul. Sedikit pun tidak ada sifat rakus dalam diri mereka. Dasarnya Islam menyelar sifat rakus ini adalah agar terbina sifat syukur. Itu yang tadi tu. Innal insana li rabbihi lakanud. Supaya terbina sifat syukur. Dan dalam waktu yang sama tidak menjadi hamba kepada harta. Takut-takut kita sayangkan harta, kita menjadi hamba kepadanya. Padahal kalau kita mati pun kita tak bawa sama. Kita tinggalkan semua harta kita. Agar terbina sifat rendah diri, sifat khusyuk, sifat tawaduk. Agar bersikap prihatin terhadap sesama makhluk. Itulah datangnya peranan-peranan yang disyariatkan dalam agama. Seperti sedekah, zakat, infak dan sewaktu dengannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Imam Albani, orang-orang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Allah Ar-Rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumul Rahman. Orang yang penyayang niscaya disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Maka irhamu man fil ard, sayangilah penduduk di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kamu akan disayangi yang di atas langit. Maknanya nak dapat rahmat daripada Allah, nak kena bersifat rahmat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengelak agar tidak menjadi rakus terhadap harta? Ini juga slide pernah kita share. Mesti ada penyucian jiwa, proses bagi manusia itu sendiri. Kena bersyukur dengan nikmat Allah. Kena ada sifat qanaah. Qanaah ni berpada dengan apa yang ada. Bukan bermakna ia menghalang kita daripada berusaha lebih. Memang usaha lebih, rezeki lebih dan sebagainya. Tapi ada sifat qanaah. Ada.
Bersabar dalam ujian. Ujian yang sukar, umpamanya, yang kurang menyenangkan, kita sabar. Di samping kita berusaha untuk mengatasi dia. Dan di satu pihak yang lain, prihatin terhadap orang lain. Di sinilah datangnya konsep zakat, sedekah, infak dan seumpama dengannya. Ini kita tukil daripada kitab Tafsir Baydawi. Ada riwayat yang menyatakan bahawa dia hadis marfu'. Maknanya status hadis ini stop sampai sahabat. Qalbu syaikhi syabun ala hubbi thnatain. Hati orang tua, renta, sentiasa muda dalam mencintai dua perkara. Wah, setiap orang tua ni, setiap orang tua, tak kiralah pioneer ke, senior ke, apa citizen yang dia pegang sekalipun, hatta citizen yang dia pakai dan sebagainya, maka tetap mencintai dua perkara. Apa dia? Tulul hayah, hidup yang panjang ataupun panjang umur, wa hubbul mal, dan cinta terhadap harta. Ini lumrah bagi setiap orang tua. Sayang, cinta kepada harta. Umpamanya bila nak keluarkan zakat ataupun nak sedekah, terfikir balik. Aku kalau dulu keluarkan sedekah, aku masih ada lagi income. Sekarang ni, aku dah no income. Duit yang aku simpan, gitu-gitu juga. Kalau aku sedekah macam mana? Makin hari makin kurang lah. Penghabisan habis dan sebagainya. Itu yang selalu kita cakap. Takut-takut dia simpan duit tu, takut duit dia habis, takut-takut dia yang habis dulu dan sebagainya. Kita pergi kepada persoalan pokok yang ingin diperkatakan. Apakah hikmah di balik ke kata al-khair yang bermaksud harta? Kenapa Allah tidak berfirman dalam ayat 8 tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Kenapa Allah tak firmankan wa innahu lihubbil mal? Kan direct harta, tapi digunakan perkataan al-khair yang asal makna al-khair ini kebaikan. So, apakah ada kebaikan pada harta? Ataupun kenapa harta itu dinamakan sesuatu yang baik? Di sinilah saya ingin membawa para jemaah yang saya muliakan tentang konsep-konsep umum untuk kita benar-benar memahami di mana seharusnya harta itu dibelanjakan. Kita akan perkatakan tentang konsep infak, konsep zakat, konsep sedekah. Ini secara umum. Tapi kalau ada manusia yang very kreatif, dia kombinasikan contohnya lah macam baru-baru ni kan digunakan infak. Dia infak dengan wakaf. Kombinasikan. Itu kita tak masuk lah. Tapi yang asalnya infak satu perkara. Begitu juga dengan ini. Infak terkadang perkataan itu kalau untuk biasa yang kita faham, orang-orang kita akan faham. Kalau untuk belanja keluarga, kita namakan nafkah. Sebenarnya dia bendanya sama juga. Dia infak juga. Konsepnya infak juga. Meskipun Al-Quran terkadang, hadis pun terkadang, bila infak yang kita hulurkan untuk keluarga, ayah kepada anak umpamanya, suami kepada isteri umpamanya, dinamakan nafkah ataupun nafkah orang kita sebut. Tapi dia adalah konsep yang sama. Apa makna infak itu sendiri? Infak adalah mengeluarkan sesuatu perbelanjaan sama ada untuk tujuan baik ataupun tidak. Maknanya infak di jalan tak baik pun juga infak.
Tak semestinya jalannya baik je. Itu daripada sudut bahasa lah. Kalau kita perhatikan di surah Al-Anfal ayat 36. Allah menjelaskan bahawa adanya infak di jalan yang tak baik. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha. Maka mereka tetap membelanjakannya. Thumma takunu alaihim hasrah. Kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan pada mereka. Thumma yughlabun. Tambahan pula mereka dikalahkan. Ini muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah menyindir sikap orang-orang Quraisy dalam membelanjakan harta mereka yang cukup banyak dalam peperangan Uhud. Perang Uhud kita sedia maklum adalah peperangan yang boleh disifatkan sebagai peperangan balas dendam. Kita insya-Allah pada minggu yang mendatang dalam siri kuliah online kita untuk Masjid Al-Kaf, Masjid Kampung Siglap, untuk Masjid Kampung Siglap, kita nak masuk siri Perang Uhud yang dikira sebagai peperangan balas dendam akibat kekalahan orang-orang Quraisy dalam Perang Badar. Jadi, orang-orang Quraisy ini untuk membuat persiapan Perang Uhud, mereka buat fundraising. Mereka mengumpul dana yang diketuai oleh Abu Sufyan. Maknanya setiap ada sedikit portion, percentage yang akan mereka ketepikan daripada kekayaan mereka, harta mereka, perniagaan mereka, mereka akan ketepikan untuk masuk ke dalam fund ini, ke dana ini. Iaitu dana untuk membiayai peperangan Uhud. Jadi, summa yughlabun, Allah katakan. Tambahan pula mereka dikalahkan. Peperangan Badar dan insya-Allah peperangan-peperangan yang seterusnya selepas Uhud. Lebih-lebih lagi peperangan Khandaq. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan ingatlah orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Kita boleh merujuk surah Al-Anfal ayat 36 di mana ia sedikit sebanyak memberi penjelasan kepada kita bahawa infak juga boleh di jalan yang salah, iaitu mengeluarkan sesuatu perbelanjaan. Bukan kata-kata maknanya belanja. Sudut harta tu. Sama ada di jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Bila kita tinjau ayat-ayat yang banyak, fi sabilillah. Macam ayat 36 ni, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari sabilillah, jalan Allah. Kadang-kadang diguna pakai pun sabilillah ni maknanya berapa ikhlas. Berapa ikhlas. Macam orang-orang Arab sedikit masa dahulu di Tanah Suci Makkah, hatta di Madinah pun, bawa apa bekas air zam-zam ni, pergi kat kedai-kedai ataupun orang ramai, kalau ada yang nak minum, mereka tuangkan segelas ataupun semangkuk, lalu mereka minum. Bila kita tanya berapa bayaran, how much, mereka kata, sabilillah. Maknanya berapa ikhlas lah. So itu bahasa harian yang diguna pakai. Tapi nampak adat seperti ini dah tak ada lah, sebab air zam-zam sekarang dah, Masya Allah, dah nak mandi pun boleh juga. Banyak sangat. Jadi makna fisabilillah asalnya adalah dia ada 3 ataupun ada 2 pendapat. Kalau kita perhatikan, ulama klasik. Ulama klasik yang dimaksudkan adalah para sahabat. Para imam mazhab 4.
imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana pendapat mereka, pandangan mereka, makna fi sabilillah adalah perang jihad dan segala keperluannya. Alat-alat peperangan, bekalan yang dibawa untuk perang tersebut dan yang sebagainya, itu semua adalah fi sabilillah. Makna yang kedua fi sabilillah lebih menjurus kepada ibadah haji, iaitu perjalanan ibadah haji dan segala perbelanjaan-perbelanjaannya. Ini pendapat dulu ulama klasik. Namun ulama contemporary yang bermula daripada Syekh Sayyid Rashid Ridha, Syekh Mahmud Shaltut dan ulama contemporary sekarang ini, walaupun telah uzur, Dr. Yusuf Al-Qardawi, di mana mereka berpendapat, dan pendapat mereka lah yang banyak diguna pakai sekarang ini, yang dimaksudkan fi sabilillah adalah segala usaha yang membawa kepada kemaslahatan agama, sama ada penyebarannya ataupun mempertahankannya. Tak semestinya dalam bidang jihad peperangan, tak semestinya dalam lingkungan haji, persoalan haji, tapi apa saja, baik sudut pendidikan, baik sudut dakwah, baik dengan cabang-cabangnya, pendidikan dengan cabang-cabangnya, gaji guru umpamanya, sekolah itu sendiri, buku-buku teks yang digunakan, apa jugalah, hatta pengkaji kurikulum dia. Ini daripada education. Mahupun dalam hal-hal yang lain. Hal-hal finance. Hal-hal apa jugalah. Dan ia bersifat sama ada menyebarkan, iaitu dengan memperkembangkan lebih luas, ataupun pertahankan. Nak mempertahankan kebenaran Islam itu sendiri. Umpamanya, sebuah organisasi, ini contoh saja, menerbitkan risalah-risalah nak mengelakkan Islamofobia di tempat mereka. Jadi mereka sebarkan risalah, ataupun mereka, organisasi ini menggajikan seorang researcher, pengkaji, untuk mengkaji bagi mengelakkan tohmahan orang-orang Islam ini sebagai ekstremis. So gaji yang dibayarkan kepadanya termasuk fi sabilillah. Itu dalam hal mempertahankan. Mengapa terdapat perbezaan ini? Ulama klasik dan ulama contemporary. Nampaknya ulama contemporary ini lebih luas. Tidak menafikan perang jihad saja, tidak menafikan perbelanjaan haji, malah segala usaha. So perbezaan ini keluasan umat Islam. Kalau mungkin pada ketika itu umat Islam amat terbatas di lingkungan-lingkungan daerah yang tertentu, di negara-negara yang ialah di Timur Tengah, bahagian belahan Asia Barat dan sebagainya, yang ataupun di bahagian Afrika, yang mana ulama-ulama ini berada, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagainya. Tapi sekarang di setiap ceruk rantau pasti terdapatnya umat Islam, sama ada besar, ramai ataupun kecil atau sedikit. Perubahan pada keperluan dan keperluan hidup. Perubahan dan keperluan hidup. Maknanya hari ini
Macam sedikit masa dahulu, soal nak bayar guru ajar ngaji. Ulama dulu mengharamkan. Tak boleh. Guru tak boleh minta yuran daripada murid. Nak ajar, ajar. Murid nak bagi allowance ke, nak bagi habuan ke, itu kalau murid bagi, dia kena terima. Kalau murid tak bagi, jangan minta. Kena ikhlas. Mengajar Al-Quran kena ikhlas. Jadi tok-tok ngaji, guru-guru ngaji ni mesti tu. Tapi kerana keperluan hidup, maka dibolehkan. Keluar fatwa membolehkan. Boleh minta. Dan sebagainya. Kalau dulu tak minta, kat suasana kampung umpamanya, guru ngaji ni, bila ajar ngaji, nanti anak murid datang bawa kopi. Serbuk kopi. Yang satu bawa serbuk kopi, yang dua bawa serbuk kopi, yang ketiga bawa serbuk kopi. Padahal guru ni dia minum teh, dia tak minum kopi. So, asyik kopi je. Kasihlah susu sikit ke apa ke. Pasal dia guru ngaji ni minum kopi susu, bukan kopi O. Gula ke, umpamanya. So, keperluan hidup ni. Jadi, sebab itu, sekarang ini dibolehkan, diharuskan meletak harga yuran untuk ikut. Malah dengan peraturan-peraturan yang ada ni sekarang, umpamanya peraturan yang dipersetujui bersama antara penganjur dengan peserta. Umpamanya awak kena bayar yuran in advance 2 bulan in advance, ataupun nak menyertai kursus ini selama 10 minggu. So yurannya begini, bayar dulu. Tak bayar tak boleh ikut. Ini semua adalah kerana keperluan. Sebab masyarakat itu sendiri, manusia itu sendiri kadang-kadang bila mana nak belajar pun for free. Kan? Jadi perubahan dan keperluan hidup. Fikih itu sendiri mengandungi illahnya. Illah maknanya ada sebabnya. Tak akan datang sesuatu hukum begitu saja tanpa ada sebab bagi membawa manfaat atau mengelak mudarat. Ini secara umum. Jadi fikih, sebab itu keluar fatwa-fatwa baru. Contohnya yang sedang kita hadapi. Walaupun saya berjamaah dengan Tuan Haji Farouk di masjid, saya tak boleh bila solat berjamaah tak boleh sebelah-sebelah betul. Saya kat satu petak, beliau kat satu petak yang lain. Bila ditetapkan solat Jumaat cuma 50 orang aja untuk satu sesi. Tak boleh lebih. Nak kena buat booking lagi. Macam nak tengok wayang pula. Pakai booking dan sebagainya. So, ini keperluan. Ada ilahnya. Sebabnya kenapa? Masalah pandemik ni. So, datang hukumnya seperti ini. Allah tidak akan datangkan satu penyakit kecuali Allah datangkan bersama penawarnya. Ini dasarnya lah. So, ini kalau kita perhatikan perbezaan ulama klasik dengan ulama contemporary ini, perbezaannya adalah kerana hal-hal seperti inilah, insya-Allah. Jadi kita sambung sikit, insya-Allah. So, makna infak dalam Al-Quran dan hadis, kita masih berligar dalam soal infak ni. Harta yang wajib dikeluarkan seerti dengan zakat. Kadang-kadang datang ayat yang mana Allah firmankan infak tapi konsepnya zakat. Sama. Maknanya ia menjadi wajib. Zakat hukumnya wajib. Makna kedua, baik Al-Quran maupun hadis, harta yang wajib dikeluarkan selain zakat. Tadi kalau sama dengan zakat, maknanya
Allah walaupun firmankan perkataan itu perkataan infak, namun maknanya adalah makna zakat. Maksud yang kedua adalah harta yang wajib dikeluarkan selain zakat. Zakat satu bab, infak satu bab, tapi dia juga wajib. Seperti kewajipan seorang suami memberi nafkah untuk keluarganya. So itu yang kita sebutkan di awal tadi. Nafkah ini yang kita faham nafkah, dia sebenarnya adalah infak wajib. Infak wajib. Jadi para isteri harap tidak kelirukan suami lah. Suami dah bayar nafkah, dah kasih nafkah, dia minta lagi, bang, minta. Tak bang, yang awak kasih tempoh hari nafkah. Yang saya minta sekarang ini adalah infak wajib. Janganlah kelirukan suami. Infak wajib, nafkah tu benda yang sama jugalah. InsyaAllah. So ini makna yang kedua. Yang ketiga, harta yang dianjurkan. Makna bukan diwajibkan, dianjurkan. Untuk dikeluarkan. Tapi tidak sampai peringkat wajib. Seperti menyumbang untuk pembangunan masjid, pembaikan jalan atau menolong orang dalam kesusahan. Dia dianjurkan. Kalau kita lihat poin A dan B. Kalau A, dia seerti dengan zakat. Maknanya, satu, wajib dikeluarkan. Dua, dah spesifik amount dia. Kalau zakat, harta 2.5. Contoh dah spesifik dah khusus, dah tetap. B pula, dia tetap wajib. Sama macam zakat. Cuma dia tak spesifik. Kan? Suami A. Ni contoh contoh je. Isterinya suri rumah sepenuh masa. So apa yang diperlukan oleh isteri dia? Umpamanya, segala keperluan makan minum, segala tempat tinggal. Isteri nak pergi belajar, dia kasih duit dan sebagainya. Isteri masak sendiri, dia siapkan barang, ataupun isteri order online je, suami tinggal bayar je dan sebagainya. Isteri B pula, yang tadi A, sekarang B, yang kedua. Isteri ini suri rumah. Tapi beliau di samping suri rumah, masak-masak juga, sekali-sekali keluar belajar juga. Beliau ini sakit-sakit. Kalaulah keperluan, ibarat isteri A tadi, keperluan dia nafkah untuk dia tu cuma setakat umpamanya 2K, 2,000. Tapi kerana isteri yang B ni, isteri, bukan isteri nombor 2, isteri apa? Yalah, contoh isteri kedua, isteri 2 ni, ia ada sakit-sakit. Jadi mungkin expenses untuk dia tu lebih. Mungkin 3K ke apa ke? Contohlah. Jadi wajib tetap wajib, cuma amount dia tidak spesifik. Berapa tak spesifik. Dan begitulah juga kemampuan suami untuk menyiapkan tempat tinggal untuk isteri A, rumah 2 bilik. Tapi kemampuan suami B untuk isterinya rumah 7 bilik. So, dia tidak spesifik. Dia nafkah ataupun infak. Tapi poin yang ketiga, C ni, dia tidak spesifik berapa banyak. Berapa kerap, sering. Hari ini saya nak menyumbang untuk pembangunan masjid.
saya menyumbang $50. Besok saya nak menyumbang untuk pembaikan jalan. Saya nak menyumbang $100. Saya tengok orang itu ada orang dalam kesusahan, saya tahu. So, saya nak siapkan perbelanjaan makanan keperluan dia tu dan keluarganya seminggu. Yang mana lebih kurang $300. Ini dalam bentuk amount. Kekerapan ataupun frekuennya tu, saya nak menyumbang untuk pembangunan masjid, saya nak menyumbang tu secara gyro. Tiap-tiap bulan dia deduct. Daripada wang simpanan saya, $50, $50. Tapi pembaikan jalan, saya dapati bahawa, oh nampaknya projek ini makan masa 6 bulan. So 6 bulan saya buat derma. Tapi saya buat derma ni daripada 50, kadang 100, kadang 70, kadang 50 balik, tu terpulang. Untuk orang yang susah ni, saya menampung keperluannya untuk seminggu ni one off saja. So ini semua harta yang dianjurkan, tak diwajibkan. Terpulang kepada seseorang. Terpulang kepada seseorang. Sebab itu dalam hal yang ketiga ni, yang ada orang, dia mencari-cari kat mana ada sumbangan yang boleh saya sumbang. Macam pernah saya share, saya rasa beberapa kali pun dalam kelas. Masa saya bertugas di Madrasah Al-Irsyad dulu, Ma'hadul Irsyad, bila berpindah ke bangunan baru dia, ada couple ni, suami isteri ni dengan motor. Berhentikan motor di pekarangan madrasah, minta izin untuk pergi keliling. Kita buat open house pada hari tu. Pergi tengok classroom semua dan sebagainya. Lalu dia share. Dia jumpa saya. Dia tanya, Ustaz, ada apa-apa barang yang kurang tak yang boleh kita donate? Dia kata tak adalah, alhamdulillah semua cukup. Tapi saya dapati, si isteri kata, saya notice di dalam bilik darjah ni tak ada jam dinding. Tak ada jam dinding. Tak apa lah, kita beli. Dia beli lah. Kelas di madrasah pada ketika itu ada, tak silap saya, berjumlah 16 buah. Kalau campur dengan bilik guru, dengan office semua ni, adalah dalam 22 ke apa ke. So, 22 buah dia beli. Bawa sendiri. Masya Allah. So, yang ada orang dia nak berinfak tu dia cari. Dia cari. Kadang-kadang dia tengok dalam ayat pun ada Allah firmankan yang ada orang dia tak meminta. Dia tak meminta. Ada orang yang mujahid yang berjuang di jalan Allah, dia tidak meminta-minta. Tapi sebab itulah institusi dalam Islam kalau kita lihat dia akan memberi. Sebab itu maaf saya bukan pasal ini nak cakap pun GE 2020 pun dah lepas. Tak kisah sangat lah kan. Umpamanya. Kalau kita lihat konsep yang diamalkan oleh our government bila pandemik ini berlaku, dia ketepikan hatta reserve fund ni untuk menampung syarikat-syarikat, menampung sekolah-sekolah, membiayai ataupun yang memberikan 700, 600 dan sebagainya bagi families, especially bagi mereka yang freelance. Adalah usaha yang sebenarnya kalau kita lihat dalam agama kita dah memang ada. Inilah termasuk harta yang dianjurkan untuk diinfakkan. Dari situ dia punya fund didapati. So inilah antara lain. InsyaAllah saya rasa
bila perkatakan perbezaan antara zakat, sedekah, derma, wakaf, hibah, wasiat dan faraid ni, ni nampaknya kita tangguh dululah. Saya tadi dah nyatakan bahawa kita bukan meninggalkan arena kuliah tafsir kita dengan kita pergi kepada hal-hal ini, tapi ini konsep-konsep umum yang mananya akan kita bawa juga pada ayat terakhir terkait dengan ayat ke-8 yang sedang kita perkatakan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maknanya di balik harta tu Allah sendiri firmankan harta tu sebagai al-khair, kebaikan. Sebab di samping harta tu ada mengandungi kebaikan. Sebab itu yang Islam menolak bukan hartanya, yang Islam menolak sifat rakusnya, tamak halubanya, kudukutnya, bakhilnya. Itu yang Islam tolak. InsyaAllah perbezaan antara perkara-perkara ini akan kita sambung dalam liqa, dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So kita berhenti di sini dulu insya-Allah. So saya persilakanlah kalau sekiranya ada yang ingin berkongsi, bertanya dan sebagainya, kita persilakan insya-Allah. Boleh unmute-kan lah. Silakan insya-Allah. Ada sesiapa? Ustaz, selain harta, anak pun ujiankan Ustaz. Maaf Tuan Haji Ruslan okey. Selain harta, anak pun ujiankan Ustaz bagi umat Memang Rasul. memang itu ada ayat yang lain, ada hadis yang lain. Bahkan musuh Allah sebutkan. Aduwwal lakum, sebagai musuh. Memang itu adalah merupakan ujian. Ujian maknanya sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Untuk Allah mengetes kita, menguji kita. Dan fungsi harta ni Ustaz, selagi kita sebelum kita bahagikan itu bukan bermakna harta ya. Maksudnya? Kalau kita ada harta, selagi kita bagikan, itu bukan harta kita lah. Harta selagi sebelum kita membagikan. Belum dibelanjakan. Belanjakan macam saya cakap. Tak, itu memang, itu adalah harta kita. Cuma how to, bagaimana kita nak belanjakan dia. Umpamanya you ada simpanan. Hasil daripada bisnes ataupun your kerja keras, yalah, apa juga pun, simpanan ataupun bisnes dan sebagainya, ada wang, letaklah 10 juta contoh dia, 10 juta. Memang 10 juta itu adalah harta kita. Kita tak boleh katakan itu bukan harta kita. Why? 10 juta tu kena dizakatkan. Kalau bukan harta kita, kita tak wajib zakat kan? Kan? Pahaman saya, apa yang kita zakatkan itulah harta kita. Yang masih kita simpan tu harta orang lain. Harta orang. No. Konsepnya adalah harta kita, tapi di samping harta kita terdapat hak orang lain. Okey. Hak orang lain yang perlu dizakatkan, disedekahkan, diinfakkan dan sebagainya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Ada yang lain insya-Allah. Haji Rahim, ya, ni kan? Macam berfikir jauh ya, masya-Allah. Pak Jamat, ada soalan ke? Ya, insya-Allah. Okey, mungkin tak ada.
kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Kita akan sambung dan saya akan share slide yang dikongsikan tadi, sehingga slide, kalau ikut slide saya ni urutannya sampai yang ke-21 insya-Allah. Nanti akan di-sharekan lah, dan insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semuanya okey, saya akan meneruskanlah tentang hal-hal seperti ini, konsep-konsep umum seperti ini. Macam saya dah katakan di awalnya, dia nampaknya macam kita meninggalkan pengajian tafsir kita. Tapi memandangkan kita nak benar-benar jelas di hikmah di balik, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tadi, hikmah di balik kita penggunaan perkataan al-khair itu sendiri. Hikmah di balik kata khair yang bermaksud harta. Itu sendiri insya-Allah. Kita berhenti di sini. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita akhiri insya-Allah dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi Terima kasih Ustaz.